A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahil syafi, Bismillahil kafi, Bismillahil mu'afi, Bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fi ardi wa la fis sama'i wa was sami'ul alim. Hari ni hari cuti, sebenarnya baru masuk 30 saat dah ada 136 orang dalam kelas. Masya-Allah. Masya-Allah. Lajunya ya, baru 30 saat 136 orang dah masuk kelas. Tahniah ya. Terima kasih Zurida Ismail, masya-Allah. Maizani Bahari, Nita Azmi, masya-Allah. Azam Idris, Norma Basar, ini semua kawan-kawan setia ni. Farah Syarif, Nurin Nur, Hazita Muhammad Hassan, Nana Rose ya, Nurzana M Nasir, Khairul Nizam Said, Cik Nun Abu Bakar, Amzar Yaakob ya, Kamisah Rasman. Ni dia geng-geng Jawa kita. Karimi Awang, Mun Maisma, Sifu Kulim. Sifu Kulim lama tak perasan ya. Ni baru mai balik ya. Siapa? Normala Suhaili, Sharifah Yasin, Syahira Akmal, Rabu Haji Abil, terima kasih. Hafizah Pijak Ujang, Man Azman, Zailani Daud ya. Zailani ya, betul. Maizani Bahari, Hormaznah Myunazari ya. Allahumma selamat ya. So selamat pagi. Ramizu Abdul Karim Ibrahim, Misa Rafidah Hassan, Mai Malik ya. Nur Izwan ya. Hafizah Pijak Ujang tadi dah sebut. Nur Maizah, Nur Mahabasa ya Allah ya. Butang merah tu dia. Kita kena cari butang hijau, tapi kena kenal pasti butang merah ya. Butang hijau, benda-benda yang buat kita bahagia, seronok dan ceria, good mood, itu butang hijau, our green button. Perkara-perkara yang buat kita positif, itu green button. Butang merah, perkara-perkara yang buat kita irritable ya, boleh kata stress, down ya, ataupun marah, patah semangat. Tapi ni dia punya nama pena dia, butang merah. Waalaikumsalam ya, butang merah ya. Mrs. Arman Laila tu dia. Shilsa Rose, Nurlela, Ruby JSD ya. Allah. Nurani Badarudin, Muhammad Ridwan Jaafar, Encik Payid ya. Yasir Muhammad, masya-Allah ya. Syukur hadir semua ya. Ya. Apa nama? Cacil Kakil ke Cacil Go Su ya. Lepas tu Zorina Ismaun ya. Nur Hafizah Ismail, Farida Isa, Nazuha Yasin ya. Siti Sharifah, Mirmetiora Syamsuddin ya. Sheila Suhaila, Rosita Mat, Faridah Wariyah, Nurlina, Zayhana Umar, Syaibah Ahmad ya. Hajar Zila, Azhar Zali ya. Lepas tu Sabrina Salimun. Ni pun geng-geng Jerman ni. Haji Ridwan Muhammad Nur, Aidil Rahman, Hakim Zaini, masya-Allah. Wahid, Hafiz Wazir, Syazliana Syari Azlina ya. Syari Azlina Abdul Hamid, Nurhaniza, Supia Osman, Butang Merah tadi, Aziza Ayub, Sabrina Salimun dan sahabat-sahabat yang lain. Okey. 293 orang dalam kelas. Tahniah. So, hari ini hari Isnin, hari cuti untuk kebanyakan orang yang bekerja. Selamat menjalankan tugas. Yang bercuti, selamat bercuti bersama keluarga. Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Dirgahayu yang yang mulia, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong ya. Ini dia punya Agong punya tuanku punya official birthday ya. Dan untuk mereka yang menyambut hari lahir, happy birthday to you, happy anniversary. Dan jom kita jadi aset kepada umat ya. Anda dan Tok Abah, kita ni kiriman Tuhan untuk jadi aset.
Alright. Tajuk kita pada hari ni Tok Abah pilih ya. Tajuk yang kata orang tu yang biasalah tapi signifikan ya. Signifikan dalam erti kata kita kena faham diri kita. Ya, kita kena faham diri kita iaitu apa nama kata orang tu masalah dan cabaran dalam berkomunikasi. Dia punya tajuk umum ya, dan dia punya pengisiannya anda dan Tok Abah kena terima hakikat kita ada masalah, kita ada kelemahan ya, dan kita cuba atasi, barulah kita boleh move on, barulah kita boleh berubah. Jangan harap kita boleh berubah kalau kita tak terima hakikat. Yes, I have a problem. Yes, I have a weakness. Kadang-kadang kita ni tak ada masalah apa-apa tapi orang kacau juga. Ya, itulah kehidupan kita. Kadang kita tak kacau orang tapi orang kacau kita. Kenapa? Allah bila kasih akan hambanya akan diuji. So pagi tadi ada seorang sahabat hantar ya, Muhammad Mahzan ya. Sahabat Tok Abah namanya Muhammad Mahzan, dia hantar satu update status yang menarik lah. Ya, selepas dia bagi salam, Tok Abah dah jawab, dia pun hantar satu mutiara kata. Dia kata apa? Garam tak pernah nakal tapi selalu kena cubit. Kita ambil secubit garam. Garam tak pernah nakal, selalu kena cubit. Cili tak pernah cari pasal tapi selalu kena tumbuk. Tumbuk cili halus-halus. Cili tak pernah cari pasal tapi selalu kena tumbuk. Nampak? Cantik kan? Gula selalu duduk diam tapi selalu dia kena kacau. Kacau elok-elok gula tu. Nice eh? Very nice. Apa dia punya ibrah? Apa pengajarannya? Itulah dia. Resmi kehidupan kita ya. Hari-hari penuh ujian. Kita duduk diam-diam pun orang kacau. Macam gula, dia duduk diam-diam dia kena kacau ya. Cili tak kacau kamu tapi kena tumbuk. Nampak? Tapi ingat, Allah uji hambanya setakat kemampuan. Tapi acap kali jangan marah ya. Tok Abah pesan untuk diri Tok Abah. Acap kali bila kita menerima musibah, dikacau, diganggu, disabotaj ya, dianiaya ya, bukan sebab Allah zalim. Dalam kebanyakan cases, dalam kebanyakan situasi, mungkin kita yang salah. Kenapa Tok Abah cakap macam itu? Sepotong ayat Quran berbunyi, "Wama asabakum min musibah." Dan apabila Allah turunkan musibah. Kenapa ya? Apa puncanya? Wama asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Disebabkan oleh kesalahan tangan kamu sendiri, dosa kamu sendiri, dan namun Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kita. So all our problems because of our own doing or undoing. Sebab kita lakukan ataupun yang kita tak lakukan, maka kita ada masalah. Sebab Allah tak pernah menzalimi hambanya, hambanya menzalimi dirinya. Pernah dengar? Of course. Itu yang kita dengar saban hari. So hari ni kita kena terima hakikat anda dan Tok Abah banyak masalah, masih banyak kelemahan ya. Dan kita terima hakikat masalah dan kelemahan kita. Kita cuba atasi satu persatu, barulah kita move on, barulah boleh berubah. Kalau tidak, jangan harap boleh berubah. Aku okey, tapi aku nak berubah. Aku okey, aku tak ada masalah, cuma aku nak berubah. How can you change? What do you want to change when you think you are okay? You dah okey, apa benda nak diperbaiki? Padahal Tok Abah dah sebut. Anda dan Tok Abah tak ada yang sempurna kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua ni work in progress. Kan Tok Abah dah sebut ribu-ribu kali. Kita ni semua dalam usaha ya, untuk memperbaiki diri sampai meninggal dunia. Nampak? So terima hakikat, you and I, we have problem, we have weaknesses that we need to address and redress. Yeah? Okay. So kalau kita dah terima hakikat itu, barulah kita boleh bergerak dari sini ya. So jom. So sekali lagi Tok Abah ucapkan ya, selamat datang kepada semua yang dapat masuk ke dalam taman syurga ya. Barang siapa masuk majlis ilmu, kita dalam taman syurga Allah. Subhanallah. Inilah tempat yang Allah paling suka dalam majlis ilmu. Sebab orang yang beriman wajib cari ilmu. Talabul ilm faridah. Faridah min fardu ya. Faridah ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib atas laki-laki perempuan yang beriman. So kita jom terus cari ilmu sampai meninggal dunia. Ya, alright. Tok Abah nak sambung kisah 2 hari lepas. Semalam Tok Abah cuti, sengaja je cuti
ya, memang dengan cucu-cucu, ya, tidur pun lewat. So semalam hari Ahad rehat, tak nak buat FB live, saja je, nak manja-manjakan diri, tapi rasa bersalah juga. Tahniah ya untuk mereka yang telah sedekah subuh. Semalam pun ada seorang sahabat, dia kata dia mimpilah satu mimpi, dan dia tanya Tok Abah apa maksud mimpi. Tok Abah tak tahu mentadbir mimpi. Tapi Rasulullah SAW suka bercerita tentang mimpi para sahabat, dan Rasulullah SAW akan mentafsirkan apa mungkin maksud mimpi itu. Cuma pesan salah seorang guru Tok Abah, dia kata apa, kalau kita mimpi perkara yang sama berulang-ulang kali, mungkin itu Allah nak tunjukkan sesuatu. Tapi biasanya kalau mimpi ular, mungkin ada kaitannya dengan sihir. Itu pun kata para ulama yang mengkaji lah, ya, orang alim yang mengkaji rawatan Islam. Ya, bila kalau kita Google, apakah antara tanda kita kena sihir, mimpi ular ataupun binatang yang buas lah, ya. So dia kata dia mimpi itu tadi apa maksudnya, dan apakah amalan yang patut dia amalkan untuk menghadapi situasi based on the mimpi. Tok Abah tak kata Tok Abah tak faham tentang mimpi, tanyalah orang yang faham. Tapi dah amalkan ke semua doa yang Tok Abah pesan? Tok Abah tanya kat dia, dah baca dah solat taubat tiap malam? Kan solat taubat dan istighfar adalah satu pendekatan untuk mengatasi semua masalah hidup yang disarankan oleh Rasulullah SAW, yang diwar-warkan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri yang menggunakan teknik Nabi ini, ya, untuk menghadapi semua masalah based on ayat Quran surah Nur ayat 10 atau surah Nuh ayat 10 hingga 12. Kalau you Google surah Nur ayat 10, surah Nuh ayat 10 hingga 12, you akan nampak, ya, apa sebab Hasan Al-Basri memberi nasihat pada orang yang bertanya, kalau kamu ada sebarang masalah, solusinya solat taubat, istighfar. Ya, Tok Abah dah tanya orang yang bertanya semalam, kawan yang bertanya, dah solat taubat dan istighfar, dah maafkan semua orang sebelum tidur tiap malam, sebab memaafkan semua orang sebelum tidur adalah sifat-sifat penghuni syurga. Google dia punya penjelasan dan dia punya hujah. Kat sini payahlah kita ulang-ulang, ya, tapi insyaAllah lah, ya. Lepas tu dah baca doa pembuka 12 pintu, dia jawab kemudian dah baca doa membuang sifat-sifat negatif, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajri wal kasal, sampai habis. Dia kata sudah. Dah baca bismillah 5, dia kata sudah. Dah baca doa untuk membuka semua pintu rezeki. Nak buka pintu rezeki ialah doa pintu tu juga doa untuk rezeki yang tak putus-putus. Surah Sad ayat 54. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Walaupun ada orang argue kata apa itu bukan doa. Well, ya, kita berzikir dengan ayat Quran yang maksudnya, ya, ke arah itu, dan kita yakin mudah-mudahan Allah jadikan asbab sebagai doa kita lah, ya. Ya, inna haza inilah pemberian dari kami kepada kamu. Ya, inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Pemberian yang tidak putus-putus, ya, rezeki yang tidak putus-putus. Seorang kata bukan doa tu, well, tak apalah, ya. Itu para ulama pesangka kita itu doa, kita peganglah sebagai doa, ya. Sebab maksudnya bagus. Ini pemberian kami daripada kamu kepada kamu, ya, dan kami kepada kamu, pemberian yang tidak putus-putus. Mudah-mudahan itulah yang Allah akan berikan kat kita, pemberian yang tidak putus-putus, rezeki yang tak putus-putus. Rezeki bukan mesti wang ringgit. Semua kehebatan benda positif adalah rezeki. Allahumma salli ala Muhammad, ya. Okey, alright. Hari ini hari Isnin, hari pertama dalam dunia, hari Nabi diputrakan, hari Nabi diwafatkan hari Isnin, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kebetulan kita bercuti untuk kebanyakan orang di Malaysia, cuti hari keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sri Baginda Yang di-Pertuan Agong, ya. So dergahayu tuanku. Baik. So based on tadi, ya, ingat tawa suka, ya, garam tak pernah buat nakal tapi kena cubit. Gula duduk diam-diam tapi kena kacau, ya. Cili tak ada kacau orang pun tapi dia kena tumbuk. Cili kena tumbuk, ya. Itu metafora kepada
kehidupan manusia yang sentiasa ada ujian, ya. Okey. Baik, dalam 2 hari yang lepas Tok Abah mulakan perbincangan kesilapan-kesilapan dalam komunikasi, sebab masa tu Tok Abah nak bermesyuarat dengan pihak bahagian latihan UiTM nak buat satu program webinar tentang komunikasi yang berhikmah dan efektif untuk warga UiTM. Warga UiTM untuk tangan ada 17,000 orang. Ya, 17,000. Dahsyat, ya. Ramai tu. Ya, ramai. Dan untuk sesi pertama tahun lepas, Tok Abah dia kata ada 14,000 orang yang menonton lah, ya, kita punya video, ya, secara live ataupun masa rakaman. 14,000 dan mereka sangat excited. Masa tu ialah bagaimana nak jadi pekerja cemerlang kiriman dari Tuhan. Itu tajuk yang pertama dulu. Yang ini sambungan Tok Abah cadangkan, ya, sebab komunikasi adalah asam garam dalam kelangsungan sebuah organisasi, ya, impactful communication, dan kita dalam konteks komunikasi yang berhikmah dan berimpak tinggi dan efektif. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah. Hikmah tu besar, ya, besar implikasinya. Tak tempatlah kita bincang di sini, tapi artinya dengan psikologinya, diplomasinya, dengan nas-nasnya, dengan hujahnya, dengan faktanya, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang, ya, orang akan faham. Dan tolong, ya, ini pesan seorang guru Tok Abah tahun 80-an. Tok Abah ingat akan Allahyarham Ustaz Ghazali. Ya, Ustaz Ghazali dia ni seorang yang Allahyarham ni sangat hebat. Sangat hebat. Setiap kali dia memberi ceramah kat masjid, dekat surau kami, Tok Abah masa tu pengurusi surau, Tok Abah dapati semua jemaah akan ikut nasihat dia, saranan beliau, ya, akan ikut, ya. Ustaz Ghazali Hasbullah, ya. So kita akan ikut cakap dia, dan akhirnya Tok Abah memberanikan hati tanya dia, Ustaz, apa amalan Ustaz menyebabkan, ya, kita panggil beratus-ratus ustaz lah ke surau kami dari masa ke masa, dah beratus dah. Tapi Ustaz punya pendekatan sangat, pada saya, Tok Abah kan belajar psikologi dan komunikasi, sangat berhikmah, sangat berkesan, sangat menyentuh kolbu. Dan kami, bila Tok Abah survey di kalangan jemaah, kami semua amalkan apa yang disarankan. Apa rahsia dia? Impactfulnya, berkesannya. Dia diam aja, ya. Allahyarham ni diam, dia tak jawab. Ya, dekat 2-3 minit lah dia diam. Itu dia satu cara orang bijaksana menjawab soalan. Bila orang bertanya pada kita, jangan terus jawab. Fahami soalan itu, berfikir, dan tapis. Aku cakap ni tepat tak tepat, betul tak betul. Keduanya, ada faedah tak? Ketiganya, penting tak? 3 perkara. Seorang guru Tok Abah tanya, beri nasihat. Kalau kamu nak berkomunikasi, nak bercakap, pertamanya kena kaji. Betul tak betul apa yang kau cakap tu? Of course lah, kita boleh bergurau. Bergurau tu banyak benda tak betul. Bergurau. Ya. So, bergurau yang tidak memalukan siapa-siapa, tak merosakkan apa-apa, tak ada fitnah, silakan. Ya. Kepada good, clean fun, dia orang kata. Alright? Betul ke apa yang kamu cakap? Yang keduanya, apa nama kata tu? Pertama, betul. Keduanya, penting ke? Penting ke apa yang kau cakap ni? Pertama, betul tak betul. Keduanya, penting tak penting. Ya. Ketiganya apa tadi tu cakap? Ya. Pertama, betul tak betul. Keduanya, penting atau tak penting. Ketiganya, apa tadi? Ya. Tok Abah terlupa 3 perkara yang dipesan oleh guru Tok Abah sebelum kita berkomunikasi. Ya. Tabayun, check, tepat tak tepat. Yang betul tak betul. Keduanya, penting tak penting. Ya. Ya. Lepas tu kita kena, benda tu penting tapi memberi manfaat tak pada orang. Dia itu penting. Benda tu penting tapi kadang tak memberi manfaat pada orang. It is important but it is not useful to other people. Benda tu penting, benda tu. Ya, tapi tak memberi manfaat. Tak payahlah. Walaupun penting tapi tak memberi manfaat. Tak payahlah nak sampaikan. Tak memberi manfaat, buang masa. Buat kebaikan, beri kebaikan atau tidak. Ya. So tu antara unsur-unsur hikmah. Ya. So balik pada soalan
Ustaz Ghazali Hasbullah tadi, Allahyarham, apa rahsia Ustaz bila menyampaikan, kami nampak ada hikmahnya, menyentuh kalbu, kami faham, hayati dan bertindak dengan apa yang Ustaz sampaikan. Apa rahsia Ustaz? Afkalah jawapannya secara umumnya, tiap-tiap hari dia solat hajat agar dapat hidayat, agar dapat menyampaikan dengan penuh hikmah. Dia solat hajat tiap-tiap hari dan berzikir dalam perjalanan. Yang keduanya, itulah dia pastikan ianya betul, ianya penting, ianya memberi manfaat untuk disampaikan. Ya. Yang ketiganya, apa yang dibuat ialah selepas dia memberi ceramah ataupun tazkirah ataupun tausiah, hati-hati bila balik dia terus solat taubat. Takut-takut ada buat kesilapan, dia solat taubat. Lepas tu dia solat hajat. Dia mohon pada Allah agar apa yang disampaikan difahami oleh jemaah, dihayati, diamalkan. Dia doakan kita melalui solat hajat. Anda dan Tok Abah buat tak? Sebabnya sejak tahun 87 tak salah, Tok Abah cuba ikut. Tiap malam solat taubat, lepas tu kita solat hajat, kita doakan. Tok Abah jadi pensyarah. Tok Abah doakan supaya anak murid, pelajar-pelajar Tok Abah daripada undergraduate, masters dan pelajar-pelajar PhD faham apa yang kita sampaikan, dapat diamalkan, dapat dihayati, dapat diamalkan, dapat disampaikan, diajar pada orang lain. Itu yang Tok Abah lakukan sejak mendengar tausiah daripada Allahyarham Ustaz Ghazali Hasbullah. Tapi rahsia dia ialah dia doakan orang, anak muridnya supaya dapat kefahaman. Dan doa Tok Abah since then ialah, ya Allah, jadikan aku asbab orang lain berubah, jadikan aku asbab orang lain dapat hidayat, jadikan aku asbab orang lain ceria, jadikan aku asbab orang lain dapat selesaikan masalah. Sebab kita tak dapat mengubah orang, tak dapat selesaikan masalah orang. Itu kerja Allah. Tapi kita jadi asbab. We are the reason orang lain dapat hidayat, nampak jalan, nampak cara untuk move forward. Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. So kita tolong orang lain, maka Allah akan tolong kita, insya-Allah. So that itu hukum Allah, sunatullah. So we cannot go wrong. We cannot go wrong there. Gitu. Alright. So based on that, jom anda dan Tok Abah bila kita bercakap tiap hari, before the end of the day kita solat taubat. Solat taubat tu untuk selesaikan masalah, untuk dapat hidayat, untuk kata tu kita dapat move on. Bila kita hati bersih, Allah akan beri hidayah. Seketul daging itu kalau bersih, satu badan akan sehat, akan cemerlang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk bersihkan seketul daging itu, solat taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang, baca Quran, sedekah. Sedekah subuh untuk mereka yang telah sedekah subuh pagi tadi, tanya. Yang belum boleh buat, boleh qada lah, boleh qada. Artinya buatlah sedekah lah. Besok pagi niat, aku nak sedekah subuh tiap-tiap pagi, dan niatkanlah pahalanya untuk kita sekeluarga, untuk keluarga, untuk mertua, ipar, dua dan semuanya yang masih hidup ataupun sudah tiada. Dan mohonlah pada Allah untuk selesaikan satu masalah kita. Sekali sedekah, kata ulama, buatlah satu niat untuk selesaikan satu masalah. Kalau nak selesaikan semua masalah, boleh juga. Tapi patut-patutlah Okey, minta pada Allah, no problem, no limit. Allah Maha mendengar, Maha pengasih, Maha penyayang, Maha pemurah. Maha mengetahui. Allah So Sharifah Ifah dah ada, Tarik Muhammad dah timbul, Sheila Rose, Sheila Rose banyak yang ni, Sheila Rose, lepas tu Haslina Ma'ruf, masya-Allah, Sidi Abdul Aziz, Okey. Okey, 3 perkara untuk berkomunikasi, insya-Allah. Baik. So 2 hari lepas Tok Abah kata antara kesilapan kita dalam berkomunikasi, Tok Abah mulakan dengan tak confident, tak yakin diri, tak cukup maklumat, tak cukup tabayun, tak yakin. Tak yakin ada 2 maksud. Kita tak ada self confidence, mungkin kita tak ada kelemahan diri, tak yakin, tak suka campur orang, tak pandai bercakap, tak pandai berkomunikasi, tak yakin. Ataupun kita tak yakin dengan fakta yang kita ingin sampaikan. Itu kena dua perkara tu kena kaji. Sebelum kita berkomunikasi, check betul ke tak betul, penting ke tak penting benda ni. Ketiganya, ada manfaat tak kalau aku sampaikan, ada faedah tak? Bila 3 soalan kata yes, ianya tepat, ianya penting,
dan ini memberi manfaat pada orang lain kalau aku sampaikan, silakan. Tafadhal. Innamal a'malu binniyat. Ingat, sesuatu amalan kena berpaksikan kepada niat, maka Allah akan berikan ganjaran based on the niat. So yakin tak yakin, lepas tu aura kita sempit, besarkan aura kita. Aura kita ni ada physical, emotional dan juga juga spiritual aura. Aura fizikalnya pakai warna yang you suka, wangi, bersih, semat, pakai perfume, itu aura fizikal. Ya. Dan untuk betulkan aura fizikal, ni yang sahabat Tok Abah yang dia kata dia masih tertinggal amalan nombor 6. Dia kata amalan nombor 6 yang Tok Abah pesan ialah baca doa tengok cermin supaya muka makin cantik, akhlak makin baik. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Dan beliau menjawab, ya, semua doa saya amalkan, yang nombor 6 yang belum amalkan. Ya, dah bagi tahu dah bagi set doa tu pada dia. Tetapi dia terlupa nak doakan doa ketika tengok cermin yang Nabi ajar, ya. Hadis riwayat Muslim kalau Tok Abah tak salah, ya. Cuba cek Google, ya, doa ketika tengok cermin yang kat tadika pun budak tadika dia ajar, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, supaya kau cantikkan kejadianku, wajahku, kau cantikkan akhlakku. Mudah-mudahan muka makin comel, akhlak makin baik, Allah makin sayang, orang pun akan sayang, aura kita jadi besar. Ya, kalau aura kita besar, orang percaya, orang hormat, orang sayang, orang mudah bersahabat dengan kita. Ya. Okey, perjalanan ini tu lagu tentang kawan, ya. Pesanan untuk kawan. Aura yang sempit, apa lagi masalah? Tak bertanggungjawab. Kita bukan sekadar I have done my best, dia masih tak faham apa nak buat. Tok Abah jawab, doing your best is not good enough. You must do what it takes to make sure they understood. They really understand. Bukannya aku dah buat yang terbaik. Bukan yang terbaik. Kita kena buat apa yang perlu agar sampai komunikasi kita. Ya, cikgu kena mengajar. Saya dah mengajar cara yang terbaik yang saya mampu. Tak. Semua pelajar boleh diajar kalau caranya betul. Kita menusuk kalbu, sentuh hatinya, maka kita akan sentuh hidupnya. Ya. So bila kita mengajar dengan penuh kasih sayang, dengan penuh iltizam, dengan penuh tawaduk, dengan penuh gunakan gerak batin dan semua paraphernalia ataupun sumber-sumber yang Allah berikan kepada kita, maka impaknya luar biasa. Ya, okey. So besarkan aura emosi, maafkan semua orang dan hantar gelombang pada orang. Bila nampak saja orang depan kamu, ya, depan kita terus hantar gelombang, aku sayang dan hormat orang depan aku ni kerana Kau, wahai Allah. Sebab antara hari ni punya sehari satu hadis, satu hari. Hadis hari ni ialah ada 7 gulungan manusia, ya, yang dilindungi arash, ya, iaitu orang yang sentiasa hatinya lekat ke masjid, 2 orang yang berjumpa dan berpisah kerana Allah, ya, dan orang yang rasa gemetar bila ingatkan Allah, orang yang diganggu oleh seorang wanita yang cantik untuk buat kejahatan tapi dia kata aku, ya, nak jaga iman aku takut Allah. Inilah antara 7 orang, ya, 7 golongan yang disayangi Allah, yang dilindungi Allah. So bagaimana kita nak pastikan, ya, kita bertanggungjawab. Kita buat bila kita nampak saja orang tu aura kita supaya jadi cantik, kita hantar gelombang, aku sayang dan hormat orang depan aku ni kerana Kau, wahai Allah. Tolong dia, Allah, ya. Kalau dia ada masalah, selesaikan. Kalau dia tak faham apa orang ajar, bagi dia kefahaman. Kalau dia ada konflik, damaikan. Kalau dia ada kelemahan, beri dia kekuatan. Kalau dia sedang sedih, gembirakan dia. Kalau dia sedang sakit, sembuhkan dia. Kalau dia ada hutang, langsaikan hutangnya. Masya Allah, ya. Sebab kalau kita tak langsaikan hutang, ya, dengan sengaja, walhal kita ada kemampuan, takut-takut roh kita sengsara. Orang yang mati syahid tak boleh masuk syurga asbab hutang. Itu bukan Tok Abah cakap, Rasulullah SAW yang berpesan. Okey, apa lagi? Kurang maklumat. Dia mengenepikan maklum balas. Dia tak kisah apa orang punya respon, feedback orang, dia tak kisah. Itu pun satu kelemahan. Kurang empathy, tak merasakan apa yang orang alami. You fail to put yourself in their shoes. Ya, kalau kamu tak pernah pakai kasut aku, kamu tak pernah menjalani hidup aku, kamu tak
tak mengalami masalah-masalah yang kau hadapi. Jangan sibuk nak kata orang tu kata, oh I understand your problem. Tak boleh. Mana you understand my problem? You are not in my shoes. Ya, you tak menghadapi apa yang saya hadapi. Jadi kita kata saya faham. Saya cuba nak faham apa yang awak hadapi. It is not easy. Tapi you terangkan pada saya. Saya tak faham. Sebab masing-masing ada masalah, ada situasi, ada kondisi, ya, dan ada background, ada apa nama pengalaman lepas, ya, ada pengalaman pahit, ada trauma. So saya tak faham anda. Jangan kata oh I faham, aku faham. Itu ada juga orang yang alim yang sangat tinggi dia punya makamnya, dia ada dia angkat hijab dia Allah. Dia boleh baca kepala orang. Dia boleh baca hati orang dengan izin Allah. Ya, ada seorang guru, ya, bila seorang manusia bertanya, Ustaz, boleh tolong saya tak? Saya ni sakit, Ustaz. Ustaz tu pandang dia, InsyaAllah, tapi bukan hari ini. Baliklah dulu, ya, jaga sembahyang 5 waktu, qada mana tertinggal. Lepas minggu datang jumpa saya. Kita akan ikhtiar. Jadi anak murid tanya, kenapa Ustaz tak tolong dia, Ustaz? Dia datang nak minta rawatan untuk tak tolong, dia sakit. Betul. Tapi Ustaz nampak dia ni tak jaga solat. Ni pagi ni subuh pun tak solat. Ya, macam mana Allah nak tolong? Jadi anak murid pun, baik, macam mana guru ni tahu? Orang nak tahu, dia pun cek. Dia pun pergi jumpa orang yang bertanya tu. Salah anak murid ni pergi cek. Kau tahu tak kenapa Ustaz tadi tak nak tolong kamu? Dia kata suruh datang balik seminggu. Dan dia nasihat apa tadi? Jaga solat kamu. Pergi qada solat yang dah tertinggal. Apa maksud Ustaz tadi cakap kat kamu? Kami pun tak faham kenapa dia tak nak tolong rawat kamu. Orang kata, hebat Ustaz tu. Memang saya ni tak jaga solat. Pagi tadi saya pun tak solat subuh pun. Seperti yang Ustaz tu cakap pada anak murid tu. Bila anak murid tu cek, betul. Ini orang yang Allah bagi hijab. Ya, bukan Allah bagi hijab, Allah angkat hijab. Allah bagi dia terus mata, ya, makrifat yang luar biasa, kelebihan. Tapi bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk berbangga-bangga, untuk membantu, untuk memberi manfaat pada umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Tadi orang tua-tua yang amalnya luar biasa, yang makan dia jaga, zikir dia jaga, amalan dia jaga, Allah bagi hidayat, dapat baca, ya, masalah orang sebelum orang tu cakap. Sebab kadang kita ni rasa malu untuk ceritakan kesilapan kita, dosa-dosa, dan menceritakan dosa kita pada orang lain hukumnya haram. Kata seorang ustaz pada saya, pada Tok Abah, ya, nak ceritakan dosa kita yang boleh memalukan diri kepada orang lain adalah benda yang haram. Sebab Allah tutup aib kita. Kenapa mesti kena dedahkan aib kita pada orang? Ada orang berbangga-bangga dengan dosanya. Masya Allah, kesiannya. Subhanallah. Ya, Allah Akbar, ya. Na'udzubillah. Baik. Ya, jadi kurang empati. Kita tak faham orang, tapi kita cuba nak berkomunikasi dengan cara yang terbaik. Mana mungkin kita kena ada empati. Kita cuba merasakan apa yang dia rasakan. Ya, kalau dia berjaya, kita tumpang gembira. Kalau dia gagal, kita tumpang sedih. Kalau dia dalam keadaan tertekan, kita tumpang, kata tu, rasa perit tekanan hidupnya. Ya, macam kita sekarang bayangkan saudara-saudara kita di Palestin yang tidak ada rumah, yang kematian sanak saudara, yang sengsara, yang Masya Allah, setiap aspek kehidupan tergugat. Inilah ibarat tadi. Macam gula, dia duduk diam-diam tapi dia kacau di Israel, oleh Yahudi yang laknatullah. Ya, ya. So tengok, itu ujian Allah pada mereka. Kita ada empati tak? Kalau empati, ada doa kita tak? Berapa orang anda dan termasuk terutamanya Tok Abah doakan saudara-saudara kita di Palestin? Semua orang Islam bersaudara. Ada doakan mereka untuk mereka tenang, untuk melapangkan hati mereka. Kalau yang sakit disembuhkan, Allah sembuhkan. Jangan minta cepat, ya. Ya, sebabnya salah satu punca doa tak makbul, kita nak segera. Ya, moga Allah segera sembuhkan. Jangan sebut perkataan segeralah, sebab kita macam menggesa Allah. Biarlah. Sebab Tok Abah cuba belajar, cubalah, ya. Entah betul entah tidak, dan mudah-mudahan Allah terima.
Ya. So moga Allah ringankan beban. Kalau orang kata dia sakit, moga Allah ringankan beban kamu, moga Allah sembuhkan sakit kamu mengikut jadual Allah. Itu Tok Abah akan respon mengikut jadual Allah. Tok Abah kata, moga Allah segera sembuhkan penyakit kamu. Sebab tak salah Tok Abah pernah baca maksud hadis, salah satu punca doa tak makbul kita minta segera, nak cepat. Jadi itu yang tak jadi makbul sebab kita macam menggesa memaksa Allah. Ya, macamlah Allah tak tahu bila nak bagi kat kita. Ya, alright. Okey, tak kurang empati, tak faham manusia, ya. Tok Abah sebut sikit ujung-ujung 2 hari lepas, tak fahami manusia. Khatibun nasa ala qadri qadrim. Nak berbicara kepada manusia kena ikut kadar akalnya. Ya, kalau kamu tak faham dia, macam mana kamu nak menjawab persoalannya, nak berkomunikasi dengan dia? Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akalnya. Kadar akal mungkin bermaksud umum, ya. Dia punya level of intellectuality, tahap pendidikannya, peribadinya, ya, ataupun sifat-sifatnya, sikapnya. Itu sebabnya bila orang bertanya soalan, tak apa tak terus jawab. Bukan nak tunjuk bijaksana, sebab bila orang bertanya, berfikirlah seminit dua untuk mengkaji, ya, tentang soalan itu, mampu ke kita jawab. Pernah Imam Syafi'i ditanya oleh 40 orang, 44 orang ke 43 orang, ya, yang bertanya soalan. Imam Syafi'i tau, bukan sebarang orang, rahimakumullah. Dia jawab satu soalan je. Bila anak murid tanya, kenapa tak jawab soalan lain? Kan Tuan Guru boleh mampu. Betul, tapi aku rasa tak cukup kemas untuk menjawab soalan itu. Imam Syafi'i. Awak dan Tok Abah kalau orang tanya apa pun, kita jawab mesti jawab. Lawan mesti lawan. Tak adalah. Artinya kita kena jawab, ya, dengan cara yang hikmah, ya, dengan penuh, kata orang tu, empathy. Sebenarnya bila orang bertanya soalan, Tok Abah tanya siapa nama, Tok Abah tak akan jawab dalam keadaan biasalah. Tapi kalau orang tu bertanya kat TV pun, tanya pada DJ, pada host, siapa nama orang bertanya tadi? Sebab dari nama orang itu kita mungkin kenal sikit peribadinya. Sebab nama adalah satu doa. Lepas tu Tok Abah tanya, kalau orang tu bertanya, siapa nama? Mungkin nak tanya sikit asal mana, ya? Oh, saya Muar Johor. Saya Kota Baru Kelantan. Oh, okey. Anak nombor berapa, ya? Kenapa sibuk nak tanya anak nombor berapa? Rupanya bilangan awak punya sibling order, awak anak nombor berapa, ada kesan pada peribadi. Itu kajian Tok Abah, ya. So Tok Abah tanya anak nombor berapa, ya? And then Tok Abah tanya, muka you, muka mak, muka ayah? Saya muka mak. Kebanyakannya ikut perangai siapa? Dua-dua. Kebanyakan ikut perangai siapa? Mak. Terima kasih. So kadang-kadang Tok Abah masih tak dapat tangkap dia punya peribadi, personality, susah nak jawab. Sebab khatibun nasa ala qadri qadrim. Kau nak bercakap kat orang, kena tahu dia punya peribadi sikit lah. Dia punya latar belakang, dia punya level of understanding, kadar akalnya. Kadang Tok Abah bertanya, lahir bulan berapa, ya? Sebab Tok Abah buat kajian, ya. Bukan metafizik, bukan, itu syirik, ya. Untuk Tok Abah, pada Tok Abah tu syirik, ya. So sekarang nak tahu peribadinya. Dan Tok Abah telah buat kajian selama 45 tahun dah sekarang. Daripada tarikh lahir kita tahu peribadi orang, perangainya secara umum, ikut kajian Tok Abah selama 45 tahun. Tak semestinya betul. Tapi bila dah cek, you begini-begini ke? You sebenarnya suka duduk kat rumah, you tak berapa suka jumpa orang, dan kawan rapat you cuma 2-3 orang, ya? Betul Tok Abah. Kawan rapat saya 2-3 orang saja, dan saya memang selesa duduk kat rumah. Saya memang tak berapa selesa campur orang. Dah tahu peribadi dia, dah tahu dia punya personality sikit, dan kita pun jawab sesuai dengan peribadinya. Jadi kita mengambil masa 1 minit, 2 minit sebelum menjawab. Mudah-mudahan kita tak main belasah je. Tanya, kita jawab. Tok Abah pernah berlaku masa Tok Abah muda-muda. Tanya je, dia tanya, kita dah faham, jawab. Dah jawab, lama tau, dalam 10 minit. Lepas dia kata, sebenarnya doktor, apa yang saya nak tanya ialah, apa yang saya jawab semua out. Semua adalah manfaat pada orang lain yang tak bertanya, tapi untuk yang bertanya tak menjawab soalannya. Sebab kita ingat kita dah faham, rupanya kita tak faham. Samalah, tolonglah doktor, anak saya ni degil sikit, macam mana nak buat? Saya kata saya tak boleh jawab. Ni online, ya. Anak saya degil, apa nak buat? Saya kata, okey, ni anak nombor berapa? Saya tanya. Anak sulung lain perangai, anak nombor 2 lain perangai, anak tengah lain perangai, anak nombor bongsu lain perangai. Ya.
boleh tahu tarikh lahirnya. Tarikh lahir ada dua maksud. Pertama, nak tahu bulan berapa dia lahir, sebab tu abang buat kajian. Kedua, nak tahu berapa umurnya. Ada seorang tu, tolonglah anak saya ni, ya Allah, memang susah nak dididik. Dia memang degil, saya dah give up dah. Saya dah give up dah. Dah tanya tarikh lahir, nama semua. Dia dah tanya bulan berapa dia lahir, tapi masih tak dapat tangkap lah. Dia sekarang ni berapa tahun umur dia? Anak saya 4 tahun dah. 4 tahun. Susah saya nak didik. Memang degil. Ya Allah, ya Tuhanku, budak 4 tahun. Ingat budak 40 tahun. Kan lain? Nak menasihati anak umur 4 tahun, lain dengan umur 14, lain dengan umur 24, lain dengan umur 44, lain dengan umur 74. Jadi kalau nak tanya orang, bagilah maklumat lengkap. Saya ada anak ni, susah sangat nak dengar cakap, susah nak suruh sembahyang. Saya tak boleh jawab, dia kata. Ni anak nombor berapa? Anak ni laki-laki ke perempuan? Dia umur berapa? Dia umur 17, lain perginya. Dia umur 7 tahun, lain perginya. Dia tak nak sembahyang, umur 7 tahun. Sebab memang kita umur 7 tahun kena suruh sembahyang. So nampak tak? Kalau nak bertanya soalan, tolong bagi tahu orang yang kita nak tanya itu maklumat yang minimum untuk lengkap lah, untuk dia faham. Saya ada masalah lah. Macam mana nak atasi kalau kita stres? Saya kata saya tak tahu. Kenapa pula? You pun selalu cakap tentang stres. Yalah, stres tu mungkin stres sebab rumah tangga, stres sebab kerja, stres tempat kesihatan. Saya tak tahu apa masalah awak. Terangkan kenapa awak stres. Oh, saya stres tentang hubungan suami isteri. Kan lain. Lepas tu, ni masalah rumah tangga ni. Macam mana? Awak dah kahwin berapa? Setahun, 5 tahun, 50 tahun? Takkanlah saya muda-muda. Tu Tok Abah sindir lah tu. Tok Abah sindir lah tu. Takkanlah umur dia dalam 30-an kahwin dah 50 tahun. Maksudnya beritahu maklumat lah. Bila Tok Abah berguru dengan seorang guru namanya Pak Engku lah ya. Profesor Datuk Pak Engku Ansaruddin Agus. Dia pun merawat. Orang pun ceritakan masalah-masalah, dia pun rawat. Lepas tu tengah-tengah dia merawat. Ni ada masalah lain ni, tak betul ni. Apa lagi informasi yang you tak bercerita? Dia pun cerita, dia ni sebenarnya dah lama kena saka. Kenapa tak cerita? Kenapa tak cerita? Nampak? Dah lain perginya. Sebab bila rawatnya lain perginya. Nampak? Tu sebabnya. Tu sebenarnya bila Tok Abah baru nak mengkansel orang, Tok Abah tanya nama. Tu orang perempuan lah. Selalu jumpa kita ni orang perempuan yang minta nasihat. Mereka yang bersedia untuk laki-laki ni kontrol macho, bajet macho, tak nak sebelum dia teruk sangat, dia tak anggap minta tolong. Tapi Tok Abah baru tanya nama, tanya latar belakang, tiba-tiba dia pandang Tok Abah, dia mula beliak mata. Aku benci engkau. Contoh. Ya. Agak-agak masalah apa tu ya? Masalah psikologi ke, masalah stres ke, masalah apa ya? Tiba-tiba aku benci engkau, aku tak suka engkau. Baru pertama kali jumpa kita, kata tak suka, kita jerit-jerit. Ya Allah, padahal ramai orang kata muka macam Zul Arifin, tapi dia kata benci. That means ada masalah lain. Ada masalah lain. Itu sebabnya bila Tok Abah mula mengkansel orang tahun 70-an, ya, lepas tu rasa tak lengkap. Lepas balik PhD je, Tok Abah buat apa? Terus belajar rawatan Islam. Sebab Tok Abah banyak jumpa kes jadilah. Ya, tiba-tiba takut, saya takut. Saya tengok doktor ni, saya rasa sejuk. Saya rasa takut, saya tak boleh. Dia terkencing-kencing. Tengok saya, kata apa hal? Muka masa tu macam Fatamin, muka dulu. Ya. So kata apa hal? Bila dah belajar dengan Allah yang Musta'arun dia selama 10 tahun saya belajar. Ya. Tahu ya, baru faham sikit-sikit. Ya, untuk sebagai latar belakang untuk memahami manusia. Isunya, sabda Nabi, khatibun nas ala qadri kullihim. Berbicaralah kepada manusia, ya, berdasarkan pada kadar akalnya, meaning dia punya ability to understand you, dia punya intellectuality, dia punya background, dia punya sifat, dia punya sikap. Kena faham sikit-sikit lah. Nak tahu semua, kena berminggu lah baru boleh jawab. Tak, kena tahu latar belakang sedikit, ya. Okey. Tu tak faham manusia. Lepas tu masalah narsisistik. Tok Abah sebut juga 2 hari lepas secara cinta lalu. Narsisistik mean orang yang rasa aku betul, orang lain semua salah. Ya. Okey. Alright. So sebenarnya sebelum Tok Abah sambung, Tok Abah tadi tak sebut apa-apa pun tentang Tok Abah dah pesan pada one of my staff untuk letakkan konten pin ke atas link. Link pertama ialah
Tok Abah nak buat webinar pada 29 Jun. Tok Abah tak sebut ya. Sekarang kita dah bersama dah 40 minit. Ya, 42 minit sebenarnya. Tapi Tok Abah tak sebut langsung tentang webinar yang Tok Abah nak buat pada 29 bulan Jun. Sebab bulan Jun bulan integriti satu dunia. Jadi Tok Abah akan buat satu webinar mengenai memperkasa integriti secara magical. Jadi untuk semua organisasi kerajaan dan swasta NGOs yang kata orang perlu memperkasakan integriti, jom datang ke webinar Tok Abah. Last count 2 hari lepas Tok Abah tak check dengan Tok Abah punya staff Cik Ikin, dia kata dah ada 110 orang peserta. Itu that was 3 days ago. Tu hari ni mungkin lebih sikit lah, mudah-mudahan ya, bertambah. Alright, so Tok Abah akan buat satu webinar yang sangat kritikal, sangat penting lah. Sebab kejayaan tanpa integriti adalah kegagalan. Kejayaan tanpa integriti adalah kegagalan. Apa pun yang anda lakukan, apa yang Tok Abah lakukan tanpa integriti, kosong. Tak ada pahala, tak ada positive result. Sebab apa itu integriti? Secara simplistik, integriti ialah buat karya yang baik dengan cara yang terbaik, ya, bila orang tak tengok. Orang tak tengok. Dan dia rasa malu kalau orang puji. Kalau dia rasa malu kalau orang tahu kebaikannya. Itu orang yang ada integriti. Dia lebih daripada ikhlas, dia lebih daripada amanah, dia lebih, ya, lebih. Sebabnya kejayaan tanpa integriti adalah satu kegagalan. Awak berjaya tapi awak gunakan hanky-panky, cara yang tak betul, rasuah, tikam orang, ambil kesempatan, ya, salah guna kuasa dan sebagainya. Jangan kata itu biasalah, rumrah, mana nak dapat projek kalau tak ada pelincir. Itu Tok Abah pantang dengar tu. Tok Abah pantang dengar tu. Kenapa pula pantang? Itu realitinya. Is it? Is that the reality? You create that reality. Sebab kalau orang kata kalau nak dapat projek kena rasuah, tak ada rasuah tak dapat projek. Dia cakap direct kat Tok Abah. Masa Tok Abah beri training, Tok Abah kata, okey, saya dengar apa yang you cakap. You kata kalau you tak bagi rasuah, pelincir, maka tak dapat projek. Betul? Betul. Memberi rasuah tu dosa besar. Alah, memanglah kita taubatlah kemudian. Tapi dia dah, kalau dalam bisnes ni doktor, kalau tak ada rasuah jangan harap. Adakah kamu mengatakan dan kamu yakin kalau kita ni tak buat dosa besar, Allah tak bagi rezeki? Saya tak cakap gitu. Itu doktor yang cakap. Itu jahat tu. Awak kata kalau kita tak bagi rasuah, tak dapat projek. Memberi rasuah dosa besar. Dapat projek itu dapat rezeki dari Allah. Maksud cakap awak ialah kalau kamu tak buat dosa besar, kamu tak akan dapat rezeki dari Allah. That's what you said, you know. That's what you said. Tok Abah, doktor ni cuba nak menginterpretasikan apa you cakap. Adakah itu maksud awak? Dia terdiam. Orang tu terdiam. Sebab kadang-kadang kita ni, be careful cakap kita ni. Be careful cakap kita ni. Tok Abah pun banyak silap cakap. Ni komunikasi. Tok Abah pun banyak silap cakap. Jadi kesilapan itulah Tok Abah cuba nak betulkan diri dengan pesan kat orang. Betulkan diri dengan pesan kat orang. The best way to remind yourself is by reminding others. Sebab Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya dengan ikhlas. So based on that prinsip, jangan kecil hati kat Tok Abah kalau Tok Abah tegur anda. Dan mudah-mudahan Tok Abah tegur anda dengan cara yang hikmah dan tidak memalukan orang. Sebab Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang menegur kamu di khalayak ramai sampai kamu malu, itu bukan teguran, tapi memalukan. Teguran ialah cakap personal, seorang-seorang, orang lain tak dengar. Jadi itu dia teguran yang ikhlas. Sebab Tok Abah pesan pada semua leaders, semua manager, semua ketua, semua pemimpin, jangan tegur anak buah depan orang lain. Jangan tegur anak buah depan orang lain. Tak boleh memalukan orang. Dalam mesyuarat you malukan dia. Nak puji staff boleh. Ini komunikasi yang berhikmah. Nak puji staff depan orang lain, okey. Ala kadar lah. Pekerja yang paling baik, yang paling berintegriti ialah Fadilah Kamsah. Tak boleh cakap begitu. Itu dah keterlaluan. Itu melampaui batas. Kecil hatilah orang lain. Ala kadar lah kan. Tapi jangan tegur. Tok Abah kena. Tok Abah kena. Kita manusia biasa kan. Cili yang tak nakal pun kena tumbuk. Cili yang tak nakal pun kena tumbuk. So satu hari dalam mesyuarat ni kisah lama. Dalam mesyuarat, Tok Abah keluar sebentar ke toilet. Dalam masa ke toilet itulah pengurusi mesyuarat kata, Dr. Fadilah Kamsah ni ada buat tindakan yang kurang ajar ni. That was the statement kurang lebih lah.
Lepas tu bila saya masuk aja ada kawan kata, bos kata awak kurang ajar sikit. Kurang ajar tang mana? Kurang ajar tang ni. Oh. Bila Tok Abah dengar tu, Tok Abah sedih lah sebab maklumat yang disampaikan tu tak betul. Tapi Tok Abah tak jawab dalam mesyuarat. Takut apa? Takut memalukan bos. Dia pengurusi mesyuarat tapi dia buat silap. Faktanya tak betul. So petang tu bila Tok Abah dah reda sikit, masa tu masih muda, umur dalam 30-an, Tok Abah jumpa dia. Prof, saya dengar Prof kata saya kurang ajar tadi dalam mesyuarat, sebab gini, dia diam. Apa yang berlaku sebenarnya ialah 1, 2, saya tunjukkan bukti dengan fakta. 1, 2, 3, 4, 5. Kita orang sains, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang berlaku, Prof. So, minta maaf lah kalau you tak dapat maklumat sampai you mengatakan saya kurang ajar. Saya minta maaf kalau saya kurang ajar. Kalau dah macam tu, kenapa kau tak cakap dalam mesyuarat tadi? Kenapa kau tak defend diri kau? Bos tanya. Bos, kalau saya defend diri saya, nanti bos malu. Nampak sangat bos tak buat siasatan, mendengar terus buat rumusan, you tak tabayun, you tak check dulu. Nanti you yang embarrass. Dia terdiam. Saya minta maaf, get out from the room. So next mesyuarat, ni mesyuarat jabatan ni, mesyuarat mesyuarat fakulti. 50 orang dalam mesyuarat tu. Okey. Sebelum apa-apa, selepas dia buka menu dan lepas Fatihah, so pertamanya saya nak tolong rekodkan saya memohon maaf secara terbuka kepada Dr. Fazilah Kamsah sebab mengatakan dia kurang ajar dalam mesyuarat lepas sebab gini-gini. Sebenarnya maklumat yang saya terima adalah tidak benar. Apa yang berlaku ialah saya diam je. Saya diam saja. Sebab bukannya nak happy, tahu tak apa. Tak ada. Orang dah jatuh jangan dipijak-pijak. Okey. Alright. So, yes, mempertahankan maruah diri hukumnya wajib. Kalau kita mati dalam mempertahankan diri, mudah-mudahan mati syahid. Check it out. Betul tak betul? So, namaku Azidah. Terima kasih. Namaku Azidah Isma. Ani, walaupun dah ada Ani sahabat-sahabat kita yang selalu setia dari masa ke masa. Terima kasih sama dalam majlis ini. Puan Nora Iridina. Terima kasih. Mrs. TSM, Rashidah Hashim, Allahumma sallallahu. Okey. So, untuk join Tok Abah punya program integrity ada link kat atas tu. Hopefully dah dibubuh oleh Cik Nazrin link. Yang keduanya ialah Tok Abah dah sebut banyak kali tapi Tok Abah kena war-warkan sebab kita kongsi, menyampaikan benda yang baik, kongsi yang baik, mudah-mudahan dapat pahala. So this is the book yang Tok Abah dapat minggu lepas. Kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. So get this book. Dalam masa PKP ni katamkan buku ini. Buku ni tulis oleh Ustaz Zulkhairi Matnur. Beliau ustaz ni buat kajian. Ada banyak beratus peristiwa yang selalu diwar-warkan digunakan oleh penceramah, oleh ustaz, oleh asatizah. Tapi rupanya buat kajian oleh Ustaz Zulkhairi ni, cerita tu tak betul, tak sahih, tak tepat. Hujah-hujah ataupun nas yang digunakan ataupun hujah ataupun bukti-bukti sebenarnya tak nyata. Tak sahih. Sebabnya Tok Abah pun banyak gunakan kisah-kisah yang tak sahih dalam ceramah Tok Abah. Jadi Tok Abah sangat seronok dapat buku ni, dapat betulkan kesilapan-kesilapan. Termasuklah orang pertama, wanita pertama masuk syurga, Muti'ah. Tok Abah dengar gunakan kisah tu. Sebab Muti'ah ni sangatlah melebihkan suami daripada semua orang dalam dunia. So kata ustaz ni itu tak sahih. Mungkin tak betul sebab gini. Ada orang yang sampai melebihkan suami daripada siapa-siapa pun dalam dunia, termasuk ibu bapa. Ada hadnya, ada yang tak tepat. Tok Abah pun selalu cakap begitu atas sebab kisah yang Tok Abah gunakan rupanya tak tepat. Itu sebab Tok Abah sangat berterima kasih pada Ustaz Zulkhairi ni. So please get this book. Link tu ada kat atas tu. Dalam Tok Abah punya content pin kat atas tu, dapatkan buku ini. Ini buku yang wajib milik untuk semua rumah lah. Read this book. It is very useful dan mudah-mudahan dapat mengubah hidup kita. Dan mengubah hidup orang yang di bawah jagaan kita. InsyaAllah. Sangat luar biasa buku ini. Terima kasih Ustaz Zulkhairi yang telah menulis dan terima kasih PTS yang telah memberikan buku ini untuk Tok Abah review dan sampaikan pada orang lain. Okey, itu dua perkara. So, apa lagi masalah dalam komunikasi sebab isu kita pada hari ini ialah terima hakikat kita ada masalah, ada kelemahan sebelum kita mampu untuk berubah.
Kalau awak dan Tok Abah kata, aku tak ada masalah, aku tak ada kelemahan, padahal kamu tak mandai je, aku okey, aku tak ada masalah tu, then you cannot change. Orang yang tak nak terima dia ada masalah, tak nak terima dia ada kelemahan, dia tak boleh berubah. Anda dan Tok Abah cuma boleh berubah bila kita, yes, aku ada masalah, tak sabar, aku ada masalah, jam to the conclusion, jam to our conclusion. Kerana beat the gun seperti yang Tok Abah pernah buat 30 tahun yang lepas, masa muda-muda, 30 tak, mungkin 40 tahun yang lepas, masa Tok Abah umur 30 tahun baru dapat PhD. Orang tanya, belum sempat habis kita dah jawab. Soalan belum habis, kita pun terus. Tok Abah dulu biasa jadi pemantun, pendebat pun ya, pemantun pun ya. Tok Abah pernah jadi champion lah. Champion kat mana? Sekolah-sekolah Kuala Kangsar. Champion. Orang yang penjual pantun belum duduk, Tok Abah dah berdiri jawab. Dia belum duduk lagi, kita dah berdiri terus jawab. Tok Abah punya masa tu lah, bukan hebat, tapi sebab kita ada teknik. Tok Abah belajar teknik daripada guru Tok Abah, bagaimana nak jawab balap pantun. Memang champion lah. Dan pemantun yang terbaik Tok Abah lah. Sebab orang belum duduk kita dah jawab, gila kau. Dia punya pembayang memang juri pun seronok. Anak setan main guli. Tok Abah masih ingat? Anak setan main guli. Dia punya pembayang. Salah satu yang Tok Abah masih ingat sampai sekarang, anak setan main. Tok Abah pun tak tahu macam mana dapat ilham. Anak setan main guli. Dia punya pembayang. So, sebab kita nak ujung je. Kita dah tahu apa dia punya soalan, apa dia ujungnya. Li dengan an. Li. So, anak setan main guli. Anak beruang sedang makan. Contohlah so kita pun terus jawab. Juri pun senyum angguk-angguk. Bayangkan orang tu belum duduk, yang jual, kita dah berdiri dan jawab pantun, mana tak menang. So rupanya kesilapan tu ataupun perangai tu tak bawa-bawa bila dah ada PhD, gila kau. Orang tanya soalan, dia belum duduk, kita dah jawab. Orang tu belum duduk, kita dah jawab. Padahal Tok Abah kata apa tadi? Bila orang bertanya, tunggu seminit, fikir, kaji dulu. Tapi sekarang Tok Abah kalau orang bertanya, Tok Abah akan tanya balik. Nama, asal dari mana nak tahu background. You anak nombor berapa? Minta maaf ini penting. Kita akan sebut. Kata orang kata, ada seorang. Bila dia tanya soalan, tapi Tok Abah tanya, okey, nama tuan, saya tak nak jawab. Okey? Tok Abah dah tak sedap dah. Dia tak nak jawab, dia tanya soalan. Tapi Tok Abah tanya, nama tuan, tak payahlah, tak payah tahu. Bukannya ke atas telefon ataupun online, berdepan. Okey, anak nombor apa? Saya tak nak cakap. Okey. Tok Abah dah mula, ini bengong ke apa ni? Tarikh lahir, itu rahsia. Allah. Okey, tak apalah. Nanti kita bincang masa minum kita bincangkan, you jumpa saya masa kita minum nanti. I will respond to you. Okey? Terima kasih tuan kerana bertanya. Tok Abah buat begitu. Dalam hati mendidih juga. Dia tanya soalan. Soalan tu pelik sikit. Tapi tuan tanya, nama tuan, saya tak nak cakap. Macam, ni cikgu ni. Cikgu tanya anak murid. Kurang ajar anak murid pada Tok Abah, kurang ajar lah. Nama tuan, saya tak nak cakap. Anak nombor apa? Saya tak nak cakap. Tarikh lahir, rahsia. Tok Abah bertanya nak tahu latar belakang dia. Nak jawab soalan based on what Nabi said. Khatibun nasa ala qadri kulihim. Berbicaralah kepada manusia mengikut kadar akalnya. So I cannot answer. Macam tadilah. Anak saya ni degil sikit. Boleh doktor nasihatkan? Saya kata tak boleh. You tak bagi saya maklumat. Dia budak lelaki ke perempuan? Budak perempuan. Umurnya 7 tahun ke 70 tahun? Takkanlah anak saya 70 tahun. Itu kita sindir dah tu. Anak saya 17 tahun. Kan lain. Kalau anak 17 degil, anak 7 tahun degil, lain dia punya caranya, lain dia punya kaedahnya, lain sangat-sangat-sangat. So lain kali kalau nak bertanya soalan, jangan menyusahkan orang yang ditanya. Macam Tok Abah kena dulu. Dia tanya soalan, kita pun jawab dengan tak payah cek. Lepas dia kata, yang Tok Abah kata tadi kan, 10 minit Tok Abah jawab dengan penuh semangat. Lepas dia kata, sebenarnya yang saya tanya tu lain. Saya nak tanya lain, tapi doktor jawab lain tu. Masih tak jawab soalan saya. Kau tak merah muka aku. Kita jawab ya. Tapi mudah-mudahan Tok Abah pun kawal lain terus. Mudah-mudahan apa yang saya jawab tadi memberi manfaat pada orang lain. Terima kasih kerana bertanya. Okey, sekarang tenangkan. Apa sebenarnya soalan awak? Tapi mudah-mudahan yang Tok Abah yang dah cerita 10 minit tadi ada kesan, ada manfaat pada mereka yang mendengar.
Kawan lain. Mana boleh malu. Padahal dah memang kemalu-maluan dah. Memang silap. Sebab, itulah dia. Don't, kata orang tu, jump the gun. Sebenarnya bila kita nak menjawab satu soalan, tabayun, siasat, kaji. Lepas tu nak jawab tu, check. Aku jawab ni tepat tak tepat? Betul tak betul? Ada faedah ke tak faedah? Penting ke tak penting aku cakap ni? Kalau tak penting, tak payah cakap. Atau kadang, Tok kadang, bila orang bercakap, Tok akan kaji. Penting ke apa yang dia cakap ni? Penting ke? Tapi yalah, orang kadang dia seronok nak bercakap. Jadi dia tak kaji sebetul. Okay. So we are towards the end of our session. So tadi tu ego yang tinggi. Okay. Ego yang tinggi pun satu masalah ya. Ego. Anda ada sombong, Tok Abah ada sombong. Yang kata, aku tak sombong, falakam tak mungkin. Jangan. Ya, semua orang ada kesombongan masing-masing. Semua orang ada kesombongan masing-masing. Ya. Ada orang ya, dia ada Datuk Seri, orang panggil Datuk. Betulkan sikit, bukan Datuk ya, Datuk Seri ya. Boy, kalau dengan saya gurau-gurau tak apalah, kita gurau-gurau okey. Tapi ini serius dalam majlis, tolong betulkan ya, bukan Datuk ya, Datuk Seri. Boy. Ada dalam satu mesyuarat dalam ceramah lah, Tok Abah yang beri ceramah. Lepas tu ada seorang datang ya. Tak ada seat untuk saya ke? Tolong duduk belakang puan. Saya datin ya. Takkan saya nak duduk ke belakang? Allahumma selamat. Bila dia cakap macam tu kan, saya ni datin, saya kena duduk kat depan. Saya kena ada kursi, takkan saya nak duduk kat belakang. Saya datin. Saya kata orang ni kena diajar ni. Orang ni kena diajar ni. Tok Abang kata, ya maaf ya datin ya, sebab dalam Nabi ajar, kalau dalam sembahyang pun yang datang awal soft depan, yang datang lewat soft belakang. Nabi ajar ya datin ya. Nabi Tok Abang masa tu memang dah merah sikit muka lah. Sebab saya datin tau, takkan saya nak duduk kat belakang. So what? Dalam hati Tok Abang kata, so what? Awak datang lewat belakang lah. Kalau nak depan lah, okey lah. Unless awak dia punya perasmi majlis. Just because you are datin. Ini kisah benar ya, pengalaman Tok Abah jadi penceramah. Bukan baru, 40 tahun lebih menjadi penceramah. Jadi adalah sikit-sikit pengalaman yang boleh dikongsi. Betapa egonya manusia. Ada orang salah sebut nama pun marah, title marah, salah tempat duduk. Itu kadang-kadang dalam majlis ya. Tok Abah suka sangat kalau bapak kepada pengantin ya, ucapkan terima kasih pada semua hadirin hadirat ya. Minta ampun maaf kalau nama salah disebut, gelaran salah dieja ya, kalau duduk salah meja, kalau sudu salah letak. Tok Abah kata, wow, that's good speech. Dia minta maaf untuk semua. Maklumlah orang ni macam-macam. Apa punya ni, patut sudu belah kanan, nagarku belah kiri, ini pula duduk belah kanan. Apa cerita? Ada yang belajar table manners, etiquette. Etiquette meja ya, table etiquette. Masya Allah. Apa kampung betul lah. Ada ke sudu sup tak ada? Ni ada sup tapi sudu sup tak ada. Allahu Akbar. Ada orang begitu. Kalau sudu salah letak, beautiful. Ini cantiknya ya, orang yang membuang sombong. Tapi itulah, Tok Abah selalu pesan pada diri Tok Abah, cara terbaik untuk buang sombong ego ini ialah memulakan memberi salam. Memulakan memberi salam. Lepas tu kita bersedekah. Salah satu cara untuk membuang ego sombong kita adalah sedekah. Rupanya dengan bersedekah kita membuang ego sombong kita. Dan tolong baca doa Nabi. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrini bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Google doa Nabi membuang sifat untuk membentuk sifat lemah lembut. Doa Nabi untuk sifat lemah lembut. Allahumma aghnini, ya Allah kayakan aku dengan ilmu. Wa zayyini bil hilmi, hiasi diriku dengan sopan santun lemah lembut. Wa zayyini bil hilmi, halim, hilmi, lemah lembut sopan santun. Nampak Nabi SAW pun berdoa untuk minta lemah lembut sopan santun, tidak ego, tidak sombong. Awak dan Tok Abah, Tok Abah masuk campur, sama juga, kadang sombong juga. Walaupun dah tua bangka macam ni pun kadang sombong juga kalau lupa diri. That's why I am reminding myself by reminding you guys. So tolong buang sombong ego.
That will improve your communication tremendously. Ego yang tinggi dan kurang sopan dan Tok Abah paling takut, Nabi bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya seberat habuk, sombong, riak, ujub, takabur. Agak-agak awak ada tak? Tok Abah ada tak? Agak-agak lah. Sebesar habuk, sombong, ego, riak, ada. Layak masuk syurga? Tak layak. Therefore, solat taubat tiap-tiap malam, istighfar banyak-banyak, maafkan semua orang, baca Quran banyak-banyak, sedekah banyak-banyak, untuk effort, untuk kata untuk compensate, untuk kafarahkan dosa-dosa kita sebab ego, sombong, riak, takabur ini. Okay? Alright. So, dan sentiasa bersemangat dan sentiasa tasamu, ya, tasamu, tolak ansur. Awak silap, ada seorang semalam Tok Abah terima satu, dan Tok Abah minta maaf pada dia lah. Dia minta maaf dan terima kasih. Dia kata apa? 10 tahun yang lepas, doktor pernah datang ke pejabat kami, ya, bagi cakap begini-begini, tak payah sebutlah apa yang dia cakap, ya. Ya, apa yang saya cakap. Masa tu saya nak baling kasut kat doktor. Itu saya dapat semalam, ya, mesej tu. Saya kata sebab gini. Saya pun kata okey, minta maaf, terima kasih, syukur atas teguran anda, mudah-mudahan Allah selamatkan anda sekeluarga. Tapi Tok Abah tahu yang dia salah faham. Ya. Sebab benda ni berlaku 10 tahun lepas. Umur Tok Abah dah 60 dan orang 60 tahun bukanlah mesti betul, tapi Tok Abah dah faham cara Tok Abah cakap, mesti berlapik. Dan apa yang dia cakap tu takkan saya lakukan tanpa sebab-sebab yang tertentu. Bukan mesti kita ni betul, bukan. Kita buat silap, kita tak maksum. Tetapi tak apalah, ya, Tok Abah tak payah nak argue, ya, dengan dia. Tok Abah ucapkan terima kasih banyak-banyak, noted. Dan of course Tok Abah solat taubat kalau tersilap, ya, tiap malam solat taubat, kut silap, salah pada Allah, kita minta ampun, minta maaf, ya. Tetapi kadang kita tak berapa faham. Kadang dalam majlis, dalam ceramah yang singkat 1 jam, ya, untuk jabatan dan sebagainya, dibagi masa 1 jam. Jadi kita tak boleh nak terangkan dengan detail, ya. Jadi kadang-kadang kita terus membuat conclusion dengan tanpa usul periksa, ya. Dia kata yang Tok Abah rasa terkesan, dia kata saya rasa nak baling kasut aja doktor masa tu. Nak baling kasut tu. Sebab kasut adalah tempat di bawah. Jadi orang kena baling kasut, kalau budaya Arab baling, ataupun budaya orang putih, baling kasut ni katanya penghinaan yang paling tinggi lah baling kasut kat orang. Sebab benda kat bawah, kat kaki, dibaling kat orang. Kena kepala pula. Itu, ya. So, Tok Abah sangat terkesan dengan komen itu. Tok Abah ucapkan terima kasih, minta maaf kalau salah silap, dan doakan dia agar Allah bagi hidayat. Tapi Tok Abah cuba nak ingat-ingat balik, ya. Mungkin Tok Abah faham apa maksud dia tu, dan kenapa dia menganggap Tok Abah silap cakap dan boleh merosakkan akidah. Tok Abah, okey, tak apalah, tu cerita panjang. Okey, baik. So, kita sentiasa bersemangat, tolak ansur. Orang tegur jangan melenting, ya. Kalau orang silap, kita tegur dengan hikmah. Kalau kita kena tegur, jangan melenting. Walaupun dia tegur tidak hikmah, jangan melenting. Itu tanda awak orang yang matang dan bijaksana, ya. Orang tegur, kita berlapang dada. Kalau orang salah, kita tegur dengan hikmah. Oh, kita tegur dengan hikmah. Orang tegur dengan tak hikmah, kita kena, well, orang tu jangan samakan awak dengan dia, ya. Awak nak jadi orang yang matang, nak jadi orang bijaksana, nak jadi orang sayang. Jadi awak kena berhikmah. Kalau orang tidak berhikmah ke awak, maafkan dia. Ya. Okey, itu dia yang sempat Tok Abah bincangkan. Dah lebih 1 jam. So, minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita kongsi membawa manfaat pada orang yang bercakap dan pada yang mendengar, ya. So, terima kasih banyak-banyak. Sampaikan Assalamualaikum pada keluarga masing-masing. Kalau ada yang baik apa yang Tok Abah kongsi ini, sampaikan pada kawan-kawan, pada keluarga. Mudah-mudahan dapat manfaat. Kita sampaikan pada orang, maka Allah akan bagi kita kekuatan untuk amalkan apa yang kita sampaikan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.